Manusia pada hakikatnya merupakan makhluk sosial yang selalu menggunakan komunikasi untuk melakukan interaksi. Setiap hari kita melakukan komunikasi dengan teman, keluarga, sahabat, guru dan masyarakat lainnya. Komunikasi ialah satu proses pertukaran maklumat dan idea antara dua atau lebih manusia untuk menghasilkan tindak balas yang diharapkan. Menurut tokoh ilmu komunikasi Onong Ujjana Afendi, komunikasi adalah sebuah proses dalam menyampaikan pesan dari seseorang kepada orang lain dengan memiliki tujuan untuk memberitahu, mengeluarkan pendapat, mengubah suatu pola sikap atau suatu perilaku baik secara langsung iaitu lisan maupun tidak langsung melalui media. Dengan kata lain, komunikasi dapat ditakrifkan sebagai proses menyampaikan pesan atau informasi dari pengirim pesan kepada penerima pesan secara langsung atau tidak langsung dengan tujuan untuk mendapatkan maklum balas. Objektif terbahagi pada 3 bahagian. Yang pertama, mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran dalam kalangan belia pada masa kini dalam berkomunikasi. Yang kedua, meneliti maksud faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran dalam kalangan belia pada masa kini dalam berkomunikasi. Ketiga, menghuraikan contoh faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran dalam kalangan belia pada masa kini dalam berkomunikasi. Dari segi pengetahuan, semakin luas pengetahuan yang dimiliki seseorang, semakin banyak perbendaharaan kata yang dimiliki. Seterusnya, tingkat pengetahuan seseorang ini menjadi faktor utama dalam komunikasi. Seseorang dapat menyampaikan pesan dengan mudah apabila ia memiliki pengetahuan yang luas. Seorang komunikator yang memiliki tingkat pengetahuan tinggi, ia akan lebih mudah memilih kata-kata, iaitu diksi, untuk menyampaikan informasi, baik verbal maupun non-verbal kepada komunikan. Hal ini berlaku juga untuk seorang komunikan. Seorang komunikan dapat merespon atau menginterpretasikan informasi yang diberikan komunikator dengan baik apabila ia memiliki pengetahuan. Misalnya, seorang akademisi tidak mungkin menggunakan kata-kata yang intelektual apabila ia menghadapi seorang yang pendidikannya lebih rendah. Hal tersebut justru menjadi penghambat dalam proses komunikasi. Sebagai contoh, apabila kita bercakap dengan orang yang berpengetahuan dalam sesuatu bidang dan kita tidak mempunyai pengetahuan yang luas dan banyak, kita mungkin akan tidak memahami istilah yang digunakan. Faktor yang mempengaruhi kelancaran berkomunikasi ialah faktor pengalaman. Kelancaran seseorang dapat dilihat dari segi penyampaiannya. Apa itu pengalaman? Pengalaman adalah merujuk kepada kejadian atau perkara yang telah dilalui oleh seseorang individu. Sebagai contoh, kurang melibatkan diri dalam program yang memerlukan komunikasi lisan akan menyebabkan seseorang mempunyai keyakinan diri yang rendah. Ini akan menyumbang kepada masalah utama iaitu perasaan gemuruh yang dikenali sebagai glossofobia. Glossofobia ialah perasaan takut ketika berucap di khalayak ramai. Oleh itu, golongan belia harus menyertai dalam pelbagai aktiviti berkomunikasi seperti syarahan, perdebatan, ceramah dan pelbagai bentuk komunikasi yang lain. Penlibatan ini akan menambahkan pengalaman golongan belia ketika berucap di khalayak umum. Semakin banyak pengalaman yang dimiliki seseorang, semakin terbiasa seseorang itu menghadapi sesuatu. Bak kata peribahasa, alah bisa tegal biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membincangkan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran berkomunikasi dalam kalangan belia pada masa kini. Antara faktornya ialah faktor kecerdikan. Erti kecerdasan sebagai kesanggupan yang membolehkan seorang itu menyesuaikan diri dan kebolehan dalam berikan pertimbangan yang kritikal terhadap diri sendiri. Faktor utama kecerdasan ialah kebolehan dan keupayaan untuk membuat pentakkulan, pemahaman dan penilaian terhadap suatu situasi dan keadaan yang dibuat. Ilmu pengetahuan merupakan suatu maklumat yang diperolehi melalui pelbagai sumber. Antara sumber untuk memperoleh pelbagai jenis ilmu pengetahuan adalah daripada media cetak dan media elektronik. Ilmu pengetahuan mempunyai pelbagai kepentingan dalam masyarakat kini. Seitu kepentingan memiliki pengetahuan. Seorang boleh meluaskan kosakata. Hal ini demikian kerana kosakata seorang boleh bertambah jika mereka banyak membaca. Bahan bacaan yang boleh membantu untuk meluaskan kosakata ialah seperti majalah, akhbar, novel dan cerpen. Sekarang,
kita beralih kepada persepsi. Persepsi adalah suatu cara seseorang dalam menggambarkan atau menaksir informasi yang diolah menjadi sebuah pandangan. Pembentukan persepsi ini terjadi berdasarkan pengalaman, harapan dan perhatian. Proses pemahaman manusia terhadap suatu rangsangan atau stimulus ini dapat memiliki pandangan yang berbeza-beza. Selain dapat menjadi pengaruh yang baik, persepsi juga dapat menjadi penghambat untuk komunikasi. Sebagai contoh, perkataan sia yang digunakan rakyat Kelantan bermaksud sembuh daripada penyakit, dan perkataan sia juga digunakan di negeri Terengganu yang bermaksud seringgit. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faktor yang mempengaruhi kelancaran komunikasi dalam kalangan belia yang seterusnya ialah faktor biologis. Tidak semua manusia dilahirkan dalam keadaan sempurna fizikalnya. Hal ini dikatakan demikian kerana faktor biologis merupakan keadaan fizikal yang lumpuh organ-organ ucapannya yang boleh menyebabkan berlaku keabnormalan. Sebagai contoh, seseorang itu sukar untuk mengatakan perkataan mendesis bibir kerana terdapat keabnormalan di rahang ataupun gagap itu sendiri yang disebabkan oleh percakapan seseorang tersebut ketika berkomunikasi antara satu sama lain. Selain itu, terdapat juga seseorang yang mempunyai masalah pada alat pertuturan seperti sumbing pada mulutnya menyebabkan percakapan yang kurang jelas dan sedikit sengau, menyebabkan kelancaran komunikasi sedikit terganggu. Oleh itu, jelaslah menunjukkan bahawa faktor biologis merupakan faktor yang mempengaruhi kelancaran komunikasi dalam kalangan belia pada masa kini. Faktor yang terakhir sekali adalah dari segi kepribadian. Setiap belia mempunyai kepribadian yang berbeza. Seperti yang kita dapat lihat, ada sesetengah belia yang sangat ramah dan mudah bergaul dengan sesiapa sahaja. Manakala ada juga segelintir belia yang kurang bergaul kerana mempunyai sifat pemalu yang keterlaluan. Bagi mereka yang mempunyai sifat sebegini, kebiasaannya akan kurang lancar dalam berbicara. Ianya disebabkan mereka berasa tidak yakin untuk berkomunikasi dengan orang lain. Sebagai contoh, sekiranya pensyarah mengajukan soalan, kita akan lihat orang yang sama sahaja akan menjawab pertanyaan tersebut. Jika pensyarah mengajukan soalan kepada belia yang pemalu dan kurang bercakap, mereka akan sedikit gemetar dan tidak lancar berbicara pada ketika itu. Oleh itu, kepribadian seseorang belia sangat mempengaruhi kelancaran dalam berkomunikasi. Baiklah, bagi rumusan untuk vlog ini, kesimpulannya, belia pada masa kini haruslah lancar dalam berkomunikasi supaya dapat menjadi contoh yang baik kepada orang lain. Saya juga berharap agar belia pada masa kini dapat mengambil peluang yang ada bagi melancarkan lagi komunikasi mereka. Hal ini kerana komunikasi amat penting dan digunakan dalam kehidupan seharian. Justeru, belia haruslah melancarkan komunikasi agar dapat menjadi yang terbaik untuk masa hadapan.